kamu ni para sahabat lah. Jawapan atakum tu nak tunjuk pada kita Nabi naknya kenal hak mari tanya tu Jibril. Maknanya Nabi dah tahu dah yang mari tanya tu Jibril. Atakum, dia mari jumpa kamu ni para sahabat. Yu'allimukum, nak ajak kamu ni para sahabat. Sebab tu siapa yang cakap hadis ni malaikat Jibril mengajak Nabi, silap. Siapa yang baca hadis ni dia kata ni bukti malaikat Jibril mai ajak Nabi SAW, silap. Sebab Nabi sebut di penghujung hadis tu, yu'allimukum, nak ajak kamu ni para sahabat, bukan ajak aku. Faham bahasa saya tu? Oh, nampak senyap. Khusyuk. Dia mari jumpa kamu ni para sahabat, nak ajak kamu ni para sahabat amra dinikum. Riwayat yang lain dinakum, nak ajak kamu tentang agama. Sebab itu ada sebahagian ulama ambil daripada hadis ni, dia kata asas dalam Islam 3. Islam yang kita mengaji dalam ilmu fiqh, iman mengaji dalam ilmu tauhid, ihsan mengaji dalam ilmu tasawuf. Sebab tu siapa kata tasawuf ayat acak, silap banyak. Nah, ada Allah Pulau Pinang, dia kata tasawuf ni macam ayat acak. Tak sampai pokok senang lah Allah. Tak sampai lah. Sebahagian ulama kata asas agama kita 3. Tapi ada ulama yang mengatakan asas dalam agama kita ada 4. Islam, iman, ihsan yang kita ketahui, dan tambah satu lagi. Apa dia Ustaz? Pengetahuan tentang kiamat. Berdasarkan soalan yang malaikat Jibril tanya hak nombor 4 tadi tu, mata sa'ah. Jadi persoalan tentang kiamat ni satu benda yang besar lah, bukan benda kecil lah. Malaikat Jibril tak tanya pasal jihad pun. Malaikat Jibril tak tanya pun pasal semayang, tak tanya pun pasal mak bapak, tapi tanya tentang tanda-tanda kiamat. Sebab itu malam ni kita nak kongsi berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Kita nak minta masing-masing ambil pengajaran, ambil kepahaman, dan tolong tengok sama ada dia dah keluar ataupun belum. Ya, ibu pun rahmati Allah SWT sekalian. Boleh dengar noh di orang apa ayah-ayah di belakang boleh dengar suara kau noh, insya-Allah noh. Kita duk dengar lama dah istilah tanda akhir zaman, nabi akhir zaman, kita ni umat akhir zaman, kita ni hidup di akhir zaman. Perkataan akhir zaman tu selalu dah kita dengar. Soalan yang kita nak tanya malam ni sebelum nak sebut tanda-tanda dia, akhir zaman tu bila mula dia? Bila start akhir zaman? Yang kita duk dengar akhir zaman tu, bila start akhir zaman tu? Kalau kita bercakap macam ni lah, bayangkan ni botol, memang botol pun. Ni hadapan ni, senang bagi nampak. Cuba bayangkan ni satu tempoh masa. Ni start daripada Nabi Adam turun, yang ni kiamat. Bayangkan ni tempoh masa. Yang kata akhir zaman tu bila start dia? Adakah akhir zaman tu start waktu Nabi Adam turun atas muka bumi? Ataupun waktu Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh mendarat atas bukit tu, tu ke akhir zaman? Ataupun waktu zaman Nabi Ibrahim kena bunuh, tu ke tanda akhir zaman? Tu ke permulaan akhir zaman? Ataupun zaman Nabi Isa diangkat ke langit, itukah permulaan akhir zaman? Atau bila yang dikatakan akhir zaman ni? Permulaan akhir zaman tu bila? Ulama-ulama kaji, akhirnya ulama jumpa yang dikatakan permulaan akhir zaman tu, dia start waktu baginda SAW dilantik jadi Rasul. Tu permulaan akhir zaman. Zaman macam biasa, bila baginda SAW dilantik jadi Rasul, tu permulaan akhir zaman. Berdasarkan hadis, bu'istu ana was-sa'ah kahatain. Nabi kata aku diutuskan dengan kiamat macam ni. Wa yushiru ila sibabah, Nabi tunjuk jari telunjuk, wal wusta, jari tengah. Nabi kata aku dengan kiamat macam ni. Boleh nampak saya lah no? Jadi ulama sebut akhir zaman ni dia start waktu baginda dilantik jadi Rasul. Soalan dia, bila baginda dilantik jadi Rasul? Minggu lepas lah, bulan lepas lah, tahun lepas lah, 10 tahun lepas lah, 100 tahun lepas lah. Baginda dilantik jadi Rasul 1400 tahun lepas.
cerita dilantik jadi Rasul ni, baginda dilantik jadi Rasul ni 1400 tahun lepas. Maknanya bahasa kampung kita sebut, kita dah 1400 tahun di akhir zaman dah. 1400 tahun akhir zaman. Yang anak kita semayang maghrib pun tak lagi. Yang anak perempuan kita aurat tak tutup lagi, rambut duk ngangau tu lagi. Yang kita benda haram duk sapu lagi. Yang kita mulut ngumpat kata sedap mulut lagi. Orang tolak tak ada lah, ni setang-setang pohon. Orang tolak okey, insyaAllah. Sungguh lah. Padahal 1400 tahun dah di akhir zaman ni. Allah. Tahu lah. Saya minta maaf nak cerita pasal kiamat ni, kadang takut je lah. Bukan takut. Tu yang kadang mengajak ada emosi, minta maaf yang banyak je lah. Pasal kalau kita bicara satu-satu mengerunkan, kita sekarang 1400 tahun di akhir zaman. Satu. Boleh dapat cakap tu, no? Jadi akhir zaman ni, kita buh macam ni lah. Ni hujung ni. Zaman daripada sini sampai payah, no? Tak apalah. Ni permulaan akhir zaman. Minta maaf, ni permulaan zaman sampai dekat ujung ni. Ni perutusan Rasulullah dilantik jadi Rasul. Yang ni kiamat. Rupanya jarak ni, yang ni dipanggil akhir zaman. Dan dah 1400 tahun dah kita berada di akhir zaman ni. Ni. Tak cukup dengan tu bersilan. Cuba pasti lagi satu. Nabi kata bila masuk akhir zaman ni, bila masuk akhir zaman ni, kat ujung ni, Nabi kata dia akan pecah pada 5 fasa pula. 5 fasa ni bukan 5 bahagian. Hadis ni riwayat Nu'man bin Bashir. Nabi kata akan pecah pada 5 fasa, 5 bahagian ni. Ni pecah 5. Nabi kata fasa pertama, fasa nubuwah, fasa kenabian. Fasa kenabian. Yang kedua, fasa khilafah. Yang ketiga, fasa mulkan afan, pemerintahan yang menggigit. 3. Yang keempat, Nabi sebut akan mari mulkan jabarian, pemerintahan bermaharaja lela. Ni Haji ST pun masuk dalam ni lah ni. Nah, tu pun kena kata tu. Yang kelima, dia akan mari mulkan adalan, pemerintahan yang adil. Ni, hak ujung 5 ni, dia akan pecah pada 5 hak saya baca tadi tu. Habis Nabi sebut mulkan adalan, pemerintahan yang adil tu, kata Nu'man bin Bashir, baginda summa sakata. Lepas tu Nabi senyap. Nu'man bin Bashir sebut, sahabat sebut, lepas Nabi sebut 5 zaman ni, summa sakata. Lepas tu Nabi senyap. Nak tunjuk pada kita, lepas 5 fasa ni, habis lah, tak ada apa. Ni, hak kata fasa akhir zaman ni. Kita cara satu-satu pula. Fasa kenabian, lepas tak lepas? Lepas dah, baginda dah wafat 1400 tahun dah. Fasa khilafah tu, khulafah Rashidin, 30 tahun, habis dah. Fasa yang ketiga Nabi sebut mulkan afan, pemerintahan menggigit. Maksud menggigit ni, pak jadi raja, pak mati, anak naik, anak mati, cucu naik, cucu mati, cicit naik. Jenis pemerintahan warisan ni. Ada tak ada? Nombor 3 ni. Nombor 3 apa lepas dah. Last kali 1924 Daulah Osmaniyah. 3. Habis tu Ustaz, law ni tinggal hak mana? Ni, fasa hak nombor 4 ni, pemerintahan bermaharaja lela. Nampak gaya kita sekarang duduk ni, hak nombor 4 ni. Fasa nombor 5, hak ujung ni, pemerintahan adil ni, ulama sepakat, ni maksud dia pemerintahan Nabi Isa. Boleh faham ke no? Zaman Nabi Isa turun nanti tu, ni hak nombor 5. Tapi yang menakutkan kita usilan, fasa hak nombor 5 ni, Dajjal tak ada lah. Fasa nombor 5 ni, Yajuj Majuj habis lah. Fasa nombor 5 ni, tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar pun habis lah. Fasa nombor 5 ni, orang hidup tenang, orang hidup bahagia, kemudian masyarakat pakat jadi kaya belaka, dunia penuh kemakmuran, keberkatan, apa Allah, semua Allah bagi ni. Fasa ujung ni, semua Tuhan bagi. Zaman ni apa pun tak ada dah ni. Manusia semua hidup bahagia ni zaman ni. Jadi kalau zaman ni, minta maaf, 3 hak awal padam dah. Zaman ni Dajjal tak ada dah, Yajuj Majuj tak ada dah. Jadi Dajjal, Yajuj Majuj, tanda-tanda kiamat yang kita duk dengar, kematian, perang apa semua tu, dia keluar bila? Dia akan keluar
sebelum zaman hak nombor 5 ni, dia akan keluar zaman nombor 4 ni. Dan zaman nombor 4 ni lah kita sekarang duduk dalam dia. Betul tak? Lepas tu kita nak sebut bahasa kasar, minta maaf kasar lagi bahasa ni. Kita sekarang bukan berada di akhir zaman, kita sekarang berada di fasa akhir zaman. Ni zaman long ni ada empat ni. Sebab itu bila duduk fasa akhir zaman ni lah, tanda-tanda kiamat akan keluar seketui depan mata kita. Cuma kita perasan dengan tak perasan je. Orang yang mata hati jelek, dia tengok tanda kiamat, dia beringat. Dia tengok tanda ni keluar, dia beringat. Hak jenis buta mata hati, dia tengok, dia tak kata apa, dia seronok lagi dah. Sebab itu malam ni saya nak bawa pada ayah kubur sekalian tanda-tanda kiamat. Saya nak sebut seberapa banyak saya ingat lah, insya-Allah. Cuma kita nak tengok ada tak ada. Kalau tak ada, alhamdulillah, makna masa aku ada lagi nampak gaya, insya-Allah. Tapi kalau kata tanda ni keluar dah, patut nak kena buat perubahan dah, nampak gaya. Baik, saya sebut satu-satu tanda. Tanda nombor 1. Nah, ambil satu-satu, senang silat. Baginda bersabda, la taqumu as-sa'ah hatta taqtatila fi'atan 'azimatan. Takunu bainahuma maqtalatun 'azimatun wa da'watuhuma wahidatun. Atau kama qala. Tanda nombor 1, baginda bersabda, tidak akan berlaku hari kiamat sehingga kamu akan tengok, akan keluar tanda ni. Tanda apa? Berperang taqtatilani fi'atan 'azimatan, akan berperang dua puak yang besar. Kamu nak tengok tanda kiamat, ada dua puak besar berkelahi perang. Perang antara dua bukan perang biasa, sampai banyak yang mati. Tapi kalau ditanya puak yang sini dengan puak yang sini, tanya dua-dua cakap mereka memperjuangkan benda yang sama. Apa maksud dia Ustaz? Maksud dia macam ni, tanda akhir zaman akan ada dua puak berkelahi sampai tahap bunuh. Tapi kalau tanya puak A, kenapa perang? Dia kata, kami berjuang Islam. Tanya puak B pula, kenapa kamu duk perang dengan puak tu? Kami berjuang Islam. Dua-dua kata berjuang Islam, tapi dua-dua perang. Nabi kata, kamu nak tengok tanda kiamat, tanda ni keluar. Ada tak ada? Ada. Minta maaf sebut no, tanda ni keluar tahun 36 Hijrah. Kita lah 1436 Hijrah. Tanda kiamat ni keluar tahun 36 Hijrah. 1400 tahun lepas keluar dah. Perang antara siapa Ustaz? Puak yang pertama Sayyidatina Aisyah, Talha Ubaidillah, Zubair bin Awam. Puak sebelah sini Sayyidina Ali. Yang kita dulu dengar perang Jamal. Perang dah. Kau yang senyap, nampak dia. Takut. Keluar dah. Ustaz, antara dua-dua puak tu siapa betul Ustaz? Dua-dua betul. Sayyidina Ali pernah mengatakan, qatlana wa qatlahum fil jannah. Yang terbunuh di kalangan tentera kami dan yang terbunuh di kalangan tentera mereka, dua-dua dalam syurga. Sebab mereka ashab ataupun sahabat. Kulluhum udul, mereka semua betul. Tapi tahun 36 Hijrah perang lah. 2 tahun lepas tu, tahun 38 Hijrah perang lagi. Belah sini kumpulan Sayyidina Ali, sebelah sini kumpulan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang Siffin, perang lagi. Tak cukup dengan tu Ustaz, perang lagi. Siapa dia Ustaz? Naik Daulah Umayyah. Daulah Umayyah pernah perang dengan Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah pernah perang dengan Daulah Utsmaniyah. Daulah Mamalik, Fatimiyah, Ayyubiyah, semua pakat perang lah. Nak pegang kekuasaan, semua perang lah. Dua-dua Islam. Dan perang tu berterusan sampai lah. Lah ni atas muka bumi, lah ada perang teruk yang kita duk dengar lah. Siapa dia? Sunnah Syiah. Okay, faham? Orang Sunnah, kami kata kita bawa Islam yang betul. Golongan Syiah pun kata kami bawa Islam tak. Okay.
Bukan pendang dia punya tempat dia kan macam mana lah. Kau pukul senar border sekali kan macam mana lah. Dua-dua kata bawa Islam betul. Kalau tanya golongan Syiah, mereka pun pertahan kata mereka bawa Islam betul. Kita ahli sunnah, kita kata kita bawa Islam betul. Wah. Tak betul. Rupanya tu tanda kiamat tu. Hari ni tengok IS no. IS di Syria. Bashar al-Assad Syiah, dia kata dia bawa Islam betul. IS sebut ni pun bawa kata Islam betul juga. Dua-dua hak Islam perang. Hak jadi mangsa siapa? Orang Islam Syria. Yaman hari ni perang. Syiah Houthi, hak tu mengaku Islam juga. Hak kumpulan hak Arab Saudi ni, yang tu mengaku Islam juga. Dua-dua Islam, dua-dua perang. Malaysia ada tak? Tak ada. Malaysia Ustaz, orang Melayu kita perang tak sama-sama sendiri Islam. Tak ada. Dua puak besar orang Melayu. Hak satu puak Ustaz, puak yang pertama memang pejuang Islam sungguh Ustaz. Al-Quran dan hadis sebagai perlembagaan. Yang tu memang betul pejuang Islam. Satu puak lagi, mereka mengaku kata bawa Islam lah. Hak puak buat isi je lah. Tapi kalau tanya, mereka mengaku tak kami bawa Islam, Islam sederhana. Mereka mengaku bawa Islam tak. Padahal Islam tu Islam tak betul. Tapi mereka mengaku tak. Akhirnya apa jadi? Perang. Faham maksud saya tu lagi. Kau boleh sebut terus kan macam mana Ustaz? Sebut terus belakang sikit lagi. InsyaAllah. Sungguh. Bila benda ni keluar, saya nak sebut bahasa mudah dia macam ni. Jangan marah saya lah. Bahasa mudah dia macam ni. Bila tanda ni keluar, tu tanda kita dekat dengan kiamat tu. Lepas tu kalau anak tak main subuh, balik lekoh lah. Lekoh faham pun. Lekoh lah macam lah. Ayah-ayah yang ada di sini, hak mana anak kita duk ambil barang kilang, buat balik. Hak mana kadang-kadang Ustaz duk tipu, kata bila sikit lah. Hak mana dia isap rokok, mati lah. Awal-awal kena smell lah. Tu baru satu tanda. Tanda ni keluar tak keluar lagi? Keluar dah. Tanda nombor 2. Cuba tengok je lah, tanda nombor 2. Baginda SAW nak gambarkan pada kita, kamu nak tengok tanda kiamat, tengok dari sudut orang pergi buat haji di kota Mekah. Itu tanda nak kiamat. Nak kenal tanda kiamat, nak tengok tanda kiamat, tengok hak duk kilik beg, bawa beg pergi buat haji di Mekah. Nabi sebut dalam sebuah hadis, idza kana akhiruz zaman, bila mai dekat-dekat nak kiamat ni, kharajan nasu ilal haji, manusia yang keluar pergi buat haji di Mekah tu arba'ata asnafin, ada 4 pesen. Terjemah senang bagi faham tu. Ada 4 jenis, 4 pesen lah. Pergi haji serupa lah, tapi dalam ni macam-macam pesen. Yang pertama Nabi sebut salatinuhum linnazha ataupun linnuzha. Golongan yang pertama kamu nak tengok tanda kiamat, orang pergi buat haji ni, golongan salatin. Salatin ni jamak pada sultan. Kita terjemah bahasa kita lah, orang ada jawatan. Senang. Dia jadi apa? Perdana Menteri. Dia kan tak kira negara mana, tak tahulah. Perdana Menteri, dia jadi menteri, dia jadi JKK. Dia pegang ketua syarikat ataupun dia pegang jawatan apa, presiden ke apakah. Nabi kata orang macam ni, kamu nak tengok tanda kiamat, tengok dari sudut orang hak jenis macam ni. Dia pergi buat haji di kota Mekah, linnuzhah. Dia pergi tu seumpama melancong. Apa maksud melancong? Bahasa mudah dia macam ni. Melancong ni benda seronok, tak ada susah. Jadi kamu nak tengok tanda kiamat, Nabi kata kamu tengok orang ada jawatan buat haji di Mekah, serupa pergi melancong. Apa maksud melancong? Tak ada susah langsung. Orang wukuf di Padang Arafah panas-panas, dia wukuf dalam limusin. Dia parking dua-dua kereta limusin tu di Padang Arafah, dia duduk buka aircon dalam limusin, pasang Siti Nurhaliza. Contoh. Habis setengah jam 45 minit wukuf Ustaz, dia suruh driver start kereta balik ke hotel Lena. Sekejap lagi waktu dia nak turun tawaf, orang lain tawaf berebut sesak. Waktu dia nak pergi tawaf, boleh Arab Saudi tahan, siapa tak boleh tawaf. Jadi dia turun tawaf tu, pusi 7 kali, cantik, tak ada masalah langsung.
Lepas pusing tu belecong Hajarul Aswad ni. Oh, boleh semayang belakang makam Ibrahim ni. Kira haji dia cukup senang lah. Ada tak dah? Terang-terang tu, depan mata terang-terang tu. Nabi kata kamu nak tengok kiamat, tanda kiamat tu orang macam tu ada, orang pergi buat haji ada jenis macam tu. Lagi Ustaz, yang kedua baginda sebut wa aghniyahum litijarah, orang kaya. Jenis orang kaya pergi buat haji akhir zaman ni, orang kaya buat haji di Mekah. Litijarah, dia pergi tu di samping buat haji, dia pergi tu berniaga. Dia pergi duduk di Mekah, walaupun duduk tawaf di Baitullahil Haram, duduk pusing tu 7 kali tu. Dia jumpa kawan bisnes dia di Malaysia, dia boleh sembang tajuk bisnes waktu tawaf. Sembang lagi tajuk meniaga. Pasal apa? Dia dah kepala otak meniaga. Dia pergi mana-mana tempat, dia tengok tu biji tasbih banyak, dia tengok buah kurma banyak, dia kira borong nak bawa balik, meniaga. Dia ni kepala otak meniaga. Nabi kata kamu nak tengok tanda kiamat, tanda macam ni keluar. Ada tak ada? Oh, macam takut nak mengaku. 2. Nombor 3, baginda bersabda wa fuqara'uhum lil mas'alah. Kamu nak tengok tanda kiamat, akan ada orang miskin pergi Mekah lil mas'alah, untuk meminta-minta. Ayah-ayah yang mana pergi haji tu umrah selalu boleh tengok. Haji ni puak ramai pada Eritrea, ramai pada Yaman, Oman, Bahrain, hak kulit hitam tu. Banyak mereka pergi buat haji di Mekah. Lepas buat haji tu, dia pergi duduk dekat mana-mana penjuru, dia duduk kocok tu. Baba haji anak miskin, baba haji anak miskin. Minta sedekah. Awak nampak macam tu tahan nafas. Ya. Dekat. Allah, tunggu. Kamu Nabi pesan kamu nak tengok tanda kiamat, orang buat haji meminta-minta, orang miskin buat haji meminta-minta. Allah. Orang Melayu ada. Kalau saya kata minta maaf no, kalau kita kata orang Melayu ada juga, oh, masuk kategori miskin meminta-minta ni, setuju tak? Tengok saya bagi contoh macam ni Abdullah. Orang Melayu kita waktu nak pergi Mekah, dia buat baca Yasin. Bagus tu baca Yasin tu, tak bid'ah kan? Bid'ah dia pelik kan? Dia fikir dia faham kan? Buat baca Yasin. Apa tujuan baca Yasin? Doa selamat pergi, selamat balik, haji mabrur. Bagus tu. You know? Tapi berapa ramai orang nak pergi haji, dia panggil orang baca Yasin dengan 3 niat tu. Bagus dah, Alhamdulillah. Tapi ada segelintir, dia ada 4 niat. Buat baca Yasin, buat kenuri nak pergi Mekah tu, bagus dah tu. Tapi dia ada satu lagi niat tambahan, selamat pergi, selamat balik, haji mabrur. Bagus dah tu. Tapi dia ada tambah satu lagi. Apa dia Ustaz? Dia duk harap sampul. Dia duk harap sampul orang bagi. Hanya Allah dengan tuan badan dia yang tahu. Tu pun dikira meminta-minta. Macam ada yang aku tolak. Dan nombor 4 Nabi sebut, kamu nak tengok tanda kiamat, Allahu Akbar. Wa qurra'uhum lisum'ah. Qurra' kita terjemah pembaca Al-Quran. Sum'ah suka mendengar pujian. Ayat tu kalau kita baca kita tak faham, saya terjemah macam ni. Qurra' tu kita terjemah orang yang reti agama. Senang. Dia pandai baca Quran, dia pandai hukum hakam, dia reti, dia tu imam, dia tu bilal, dia pengurusi masjid, dia pejabat pegawai pejabat agama. Lagi dia bagi, dia ada lah title agama tu pada dia, ada nama, ada sandaran agama tu pada dia. Orang jenis macam ni Nabi sebut, kamu nak tengok tanda akhir zaman, dia buat haji di kota Mekah, di Sum'ah, dia nak pujian. Kita terjemah bahasa kita ni, dia nak gelaran haji. Dia pergi Mekah, nak title haji lah. Bila dia balik pada Mekah, orang tak panggil kat dia haji, dia tarik Mekah. Main hak teruk sikit kata, dia jawab balik, yang tu lagi tak tahan. Dia jawab lah. Dia kata, orang panggil nama dia saja, saya kenal masalah tu. Saya panggil Baharudin, dia buat duk Baharudin.
Haji Bahrudin? Ya saya. Dia nak haji. Ada yang kita jumpa, dia kata macam ni lah. Dia kata, boy, aku habis pergi Mekah sampai 13-14 ribu, takkan tak pergi haji tu. Tu dia nak title haji. Orang bapa pun nak hajah juga kan, macam mana lah. Nabi kata, kamu nak tengok tanda kiamat, orang hak buat haji di kota Mekah ada 4 pasien je lah. Orang kaya macam melancong, orang menega pergi nak menega, orang miskin duk minta-minta, orang reti agama dia pergi sebab nak gelaran tu. Soalan dia, keluar lagi tanda ni lah. Tanda ni ada tak ada? Baru baca 2 tanda, dua-dua keluar. Tanda nombor 3. Boleh kan cerita orang jadi lah? Boleh lah no. Nak bagi nampak. Tanda nombor 3, baginda SAW menggambarkan, kamu nak tengok tanda kiamat. No, rasa dia kacau. Baik. Hak ni minta maaf no. Tanda nombor 3 ni ada dalam diri setiap manusia ditolak ni. Sekali ni Ustaz cakap ni. Nabi kata, kamu nak tengok tanda kiamat, minta maaf no. Tanda kiamat nombor 3 ni ada dalam diri masing-masing ditolak ni. Apa tanda tersebut? Baginda bersabda, Allahumma salli ala Muhammad, yakunu fi akhir zaman, akan mai dekat-dekat nak kiamat ni, dekat-dekat nak kiamat ni, Nabi sebut, yukhayyiru fihi ar-rajul bainal ansi wal fujur. Kamu nak tengok tanda kiamat, manusia terpaksa memilih antara anjzi, lemah, wal fujur, dosa. Tak faham Ustaz? Baik, bahasa mudah dia macam ni. Nabi kata, kamu nak tengok tanda kiamat, manusia mula duduk serba salah. Dia duduk serba salah, dia duduk hi'ah serba salah lah. Buat kok ni tak kena, buat kok ni tak kena. Kalau buat kok ni, lemah ni maksud dia, semua orang marah, semua orang pali, semua orang kutuk, semua orang buat macam-macam, semua orang menyampah. Tapi benda tu betul dengan agama. Tapi kalau buat, semua orang marah. Tapi kalau buat hal satu lagi, fujur, dosa, benda tu berdosa terang-terang, tapi semua setuju, semua suka. Akhirnya apa jadi? Tuan badan tu, dia lah kali duk hi'ah, tak tahu mana satu. Tak apa faham lah Saya bagi contoh simple sudah. Ayah duk mengaji lama dah, ustaz-ustaz duk mengajar, bersanding boleh tak? Bersanding tak boleh. Kalau sini bersanding sakan tak apa lah. Teruk ni. Baru ni dia tunjuk gambar di Kedah je lah. Harap-harap ditolong jangan buat je lah. Dulu minta maaf Tok Guru kita lama dah duduk cantai budaya ni. Dulu bersanding, Tok Guru kita cantai lah. Main zaman law sah dia bersanding balik. Tak cukup bersanding, dia main karaoke pula dah. Ni main hak baru ni di Kedah, dia hantar gambar dah lagi ngeri. Depa buat serupa apa kita panggil apa tu? Senarobik. Dekat rumah kenduri buat senarobik. Hak duk menari tu semua makcik-makcik pakai tudung lah, duk bergedik tu. Pasang lagu, seorang menyanyi, hak 4-5 orang duk menari tu. Hak main makan kenduri semua pakai bertepuk lah. Ih kata tolak tak ada orang. Kalau tu orang tolak nak buat kan macam mana? Tak ada orang, insya-Allah. Jangan tu buat ajalah. Kita duk mengaji lama dah tajuk bersanding. Boleh tak boleh Ustaz? Ulama-ulama tu guru kita larang lama dah. Ayah-ayah ibu-ibu kalau nak bersanding, kalau tanya saya, kita mengaji betul lah. Bersanding ni hukum dia harus boleh, tapi ada syarat. Nak bersanding boleh dengan syarat. Syarat dia apa? Nombor 1, kalau nak bersanding, kita minta bersanding buat pukul 11 pagi. Bersanding lah. Asal hukum bersanding ni hukum dia haram. Tapi kalau teringin kalau nak bersanding, dia jadi harus. Boleh. Bila Ustaz? Nombor 1, kalau nak bersanding pukul 11 pagi. Bersanding lah. Boh mengantin lelaki, boh mengantin perempuan, nak cakap gambar, kan tak lah. Pukul 11 pagi tu. Masa tu kan ada siapa main. Faham bahasa saya tu? Bersanding pukul 11. Yang tak boleh sekarang ni bersanding pukul 2 petang. Dah bersanding tu Ustaz, anak dara, anak terona duduk atas kerusi 2 orang. Hak mana main makan kenduri semua pakat tengok. Hak tu tak boleh. Dosa.
pengantin lelaki kalau buat perangai betul juga, sanding juga, hari pertama dapat cop tajus. Sebab bini dia bersegak, bini dia pakai lawa-lawa, orang semua pakai tengok bini dia. Sedangkan orang perempuan ni cuma boleh berlawa depan suami, depan orang ramai tak boleh. Wadah je nampak ke? Tak boleh. Habis tu kalau nak sanding juga, tu yang saya kata tadi tu, sanding pukul sebelah. Pukul sebelah sanding lah. Nak tangkap gambar, tangkap lah. Masa tu kan ada siapa mari lagi, adik-beradik ya, orang dekat-dekat ya, apa kita punya anak beranak, tangkap lah. Satu. Yang kedua, kalau nak sanding juga, pergi nak sanding juga, abang ada nak sanding pukul 2. Okey, sanding pukul 2. Tapi buat tempat sanding tu dalam rumah. Adik-beradik dekat, dia boleh masuk. Masuk, nak tangkap gambar, tangkap. Nak posing macam mana? Posing je lah. Tukang ambil gambar pun cari adik-beradik, sudahlah, tak payahlah pergi tempah dulu kamera tu. Minta maaf, macam marah nampak gaya. Minta maaf lah, ni first time saya sampai Tolang lah. Walaupun pada pak untuk makan duduk kawasan mukim Tolang lah, tapi bukan kawasan ni lah, dia kawasan lain. Jadi saya tak tahu keadaan orang Tolang ni macam mana, memang saya tak tahu semua. Tu contoh Matampoh saya bawa main. Memang cerita belah Matampoh ni. Apa bukti ustaz orang Matampoh? Ni bukti dah. Nampak? Dah buat kekal. Baru mundi baru ni. Ni bukti dah. Jadi kalau nak sanding misalnya, minta maaf, kalau kata nak sanding depan orang ramai semua nak mari tengok, tak boleh. Ayah-ayah malam ni tahu hukum ni. Oh, rupanya bersanding depan orang ramai tak boleh no. Oh, ibu-ibu pun tahu. Oh, malam rupanya tak boleh no bersanding ramai-ramai no. Jadi malam ni pakak buat keputusan, anak kita nak nikah lepas ni tak mau bersanding-bersanding. Ayah-ayah balik hapak dekat anak nak nikah lah. Ayah kenuri hampa kali ni, ayah tak mau bersanding-bersanding. Apa buat biasa-biasa sudah. Ayah-ayah baru nak buat macam mana hukum tetapkan, nak buat macam mana yang Islam tetapkan. Cuba tengok, anak kita setuju ke dia marah? Kita nak buat benda betul, bukan benda berdosa. Kita nak buat benda betul tu, hak agama suruh, yang tu kita nak buat. Cuba tengok, anak marah tak? Anak marah. Anak tu orang pertama sekali marah, dia marah. Tak cukup dengan dia marah, bini pun marah tak? Abang oi, sekali semua hidup yapi lah. Bini pun tak sokong. Adik-beradik main pada apa, kolam kangsak apa semua, pakak cakap pula, abang oi, hang kalau buat kenuri tak buat macam ni, tak buat apa abang oi, malu kat orang abang oi. Lagi orang kata apa pula, orang kata anak kita macam ni, orang kita keturunan kita, nampak lo, tak ada siapa nak sokong, padahal kita nak buat benda tu ni. Tapi kalau kita pilih hak nombor 2 tu, hampa nak bersanding, sanding. Hampa nak buat karaoke, buat. Hampa nak disko sampai tengah malam, buatlah ikut suka. Hampa nak menikah, nak cabut tudung, cabut. Kalau kita benarkan semua benda hak dosa tu, anak kenuri kata apa? Ayah adalah ayah paling bagus kan? Anak kenuri seronok. Bini pun seronok. Abang. Bini pun setuju. Adik-beradik main, bang oi, ni baru nama kenuri bang oi. Nampak. Padahal benda tu dosa. Akhirnya apa jadi Musliman? Kita masing-masing lah ada. Tuan tu ayah tu, dia akan duduk macam tu, hiya tu. Nak buat kod ni tak kena, buat kod ni tak kena. Nabi kata bila main zaman semua manusia duk rasa macam tu tanda nak kiamat tu. Dah bukan semua rasa macam tu dah. Ibu-ibu yang ada di sini, siapa lah? Kita ada anak perempuan. Anak perempuan tu lah duk bagi duit 500 bulan ataupun 300 bulan. Tiap-tiap bulan dia duk bagi duit. Tapi dia lah, anak perempuan kita tu walaupun dia bagi duit, dia tak pakai tudung. Tudung tak pakai, semayang tak. Kita nak tegur lah. Nak tegur pun serba salah. Lagi kalau tak tegur Ustaz, dosa. Kalau tegur Ustaz, dia potong lah elang bulanan. Akhirnya apa jadi? Duk dulu. Ayah ada bini duk keluar rumah, sila baju tu tudung tak pakai. Nak tegur tak tegur.
sama banyak saya. Nak tegur pun tak kena, tak tegur pun tak kena. Tegur, minta maaf. Kalau tak tegur, saya berdosa sebagai suami. Dikira berdosa. Kalau saya tegur masalah ni, lagi 2 minggu tak cakap. Ustaz mengajak pun serba salah ke lah. Nak kata tak kata. Serba salah ke. Kalau tak kata Ustaz, tanggungjawab. Tak kata, itu satu benda amanah, kena cerita. Tapi kalau cerita Ustaz, lagi pakai tarik muka. Faham maksud saya tu Filah? Minta maaf kita sebut, semua pakat berasa macam tu belakang lah. Nabi kata bila mari tanda macam ni, tu tanda nak kiamat. Minta maaf lah. Tanda nombor 3 ni dah keluar dalam diri ni masing-masing. Termasuk ustaz cakap serupa. Makna tanda kiamat dekat sangat dah dengan kita ni. Kita